Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan juga Profesor Dr. Soleh Yaakob. Okey, dalam segmen ketiga kali ni Prof segmen terakhir. Ah, pusingan. Pusingan nanti bergaduh dengan Prof kan saya kan. Pusingan bertinju kan kat sini. Segmen lah kak. Segmen okey ha. Okey, segmen yang ketiga kita bincangkan pasal kita sedang berbicara tentang bicara bangsa, berbicara tentang bangsa kita, dari mana asal kita, macam manakah orang cakap apa bangsa kita terdahulu kan, tentang dia punya sosioekonomi, peradaban dia lah, mana asalnya lah. Okey. Jadi kita dah banyak bincang tau daripada tadi. Sekarang ni kita pergi ke topik yang paling last, iaitu kita nak bincangkan pasal tamadun Melayu itu sendiri. Okey. Okay, kalau kita belajar dekat sekolah dulu, masa saya sekolah menengah dulu lah kan, kita selalu ada dengar Lembah Bujang kan, Gangga Negara, Riau Lingga kan, Melaka kan. Jadi adakah penemuan Prof yang Prof cerita tadi kan, yang dekat Ulu Jempol tu, mungkinkah Ulu Jempol tu, cerita tentang Ulu Jempol tu, mungkinkah ia datangnya daripada peradaban yang lebih tua daripada Melaka semua tu tadi lah, yang saya cakap tadi tu, Lembah Bujang semua tu kan? Adakah ia sesuatu yang lebih tua daripada itu? Silakan Prof. Terima kasih Didi. Sama. Sebenarnya berdasarkan apa yang saya kajilah dan perbincangan saya dengan kawan-kawannya, kita dapati bahawasanya alam tamadun Melayu itu sudah tua. Tetapi kenapa kita hanya dibongkarkan dengan Gangga Negara, Lembah Bujang, yang biasa kita dengar kan? Melaka. Di mana pula, adakah tempat-tempat lain? Sebenarnya kita ada tempat lain yang mana Ulu Jempol itu tidak diberi perhatian. Kenapa tidak diberi perhatian? Karena mungkin ada sesuatu yang tidak disukai oleh penjajah untuk dibongkar di situ. Dan kita maklum pernah ada satu peristiwa yang mana pihak penjajah British telah mengebom beberapa kawasan di kawasan Ulu Jempol itu. Mengebom. Kenapa? Kemungkinan ingin menghapuskan bukti. Saya pun kita boleh boleh kaji lagi benda ni, dan kita dapati ada helikopter yang jatuh di kawasan tu. Kerana kalau lihat di buku peraja itu, apa yang saya diberitahu, sebab saya tak naik, tapi ini berbicara dalam PSUJ, Satuan Sejarah Ulu Jempol itu, sebenarnya ada kapal terbang tentera daripada Australia jatuh dan masih ada lagi rangkanya. Kawasan Bukit Praja itu ada 7 tingkat, tak silap saya, 7 tangga itu. Dan kita dah sebut tadi yang ada makam di tingkat yang kelima itu, 5 atau 6, dia tidak letak di atas. Di atas tu macam ada kawasan lahar tau, kawasan padang macam tu, dan dia menghadap matahari. Ada kawasan yang dia seolah-olah tempat beribadah itu. Itu saya difahamkan boleh berhubung dengan PSUJ. Dan satu lagi kita dapati bahawasanya ada benda-benda yang relik yang dijumpai. Dan ini kita ada bukti-bukti itu, dan boleh berhubung dengan orang yang Profesor Rusli ada simpan benda itu, Datuk Paduka Profesor, dan beliau telah naik ke atas dan boleh berbincang dengan dia sejauh mana. Saya hanya memberitahu. Tapi pada hemat saya melihat tamadun Melayu itu daripada atas ya. Sebenarnya tamadun Melayu itu luas. Dia bermula daripada Champa, Vietnam sekarang, Cambodia, Laolong, okey. Kemudian dia pergi ke selatan Thai, Filipin. Kemudian Tanah Melayu, Kedah itu, kita dikenal Tanah Melayu yang awal itu kita kenal nama Kedah. Kedah maknanya kalah. Kedah tua. Kita Langkah Sukat sesudah itu. Dia sekitar 2 Masihi. Jadi apa yang menarik di sini ialah
perkataan Aceh, perkataan Kelantan belum muncul lagi. Maknanya perkataan kalah itu munculnya. Melaka pun belum muncul lagi. Maksudnya apa nama tempat kita ni, Didi? Tamadun. Tamadun itu tamadun siapa? Sebab kalau peta-peta dunia dia meletak Capak itu adalah the early civilization in Southeast Asia. Maksudnya daripada kita Patani, Kedah, utara Sumatera itu sendiri. Lepas tu masuk di pusing sampai ke Langkah Suka, itu adalah alam Melayu. Alam Melayu ini dia tidak seperti alam lain sebab alam Melayu itu dia scattered, dia berpulau. Sebab tu orang Melayu hebat dalam pelayaran. Sebab dia nak berhubung saudara dia di sini dengan ke sana dia kena belayar. Adapun tanah Arab dia dalam satu kawasan. Sebab itu mereka ada kafilah, mereka bergerak merentasi padang pasir. Mereka itu daratan, kita ini lautan. Justru kita sepatutnya berhubung baik dengan orang-orang yang di awal. Saudara mara kita sebenarnya yang sedarah sedaging itu ada di kawasan ini. Kawasan di alam Melayu ini, Nusantara, disebut oleh Nusantara, oleh takrif Nusantara itu oleh Buya Hamka. Nusa, antara Nusa itu pulau-pulau menghubungkan antara pulau-pulau itu. Itu maksudnya. Oh, apa perkataan Nusantara tu asalnya daripada Hamka? Hamka memperkenalkan perkataan Nusa Antara. Itu. Jadi saya melihat ini adalah tamadun Capak, tapi tidak disebut dalam mana-mana buku. Ini berdasarkan bacaan saya. Sebab nama, bagaimana anda mengklaim ataupun mendakwa itu tamadun Capak? Buktinya macam ni, Didi. Buktinya ialah penggunaan bahasa. Kalau berdasarkan daripada keadaan linguistik Tegut itu 2000 years, 2000 tahun yang silam. Mana bila tu? Mula zaman Nabi Isa. Sekarang dah 2000 kan? 2000. Okey. 2000 tahun yang silam. Mana sebelum itu pun sudah ada ni bacaan dia 2000 tahun. Language ini dia tidak ada pada waktu itu, dia mesti ancestors dia. Language ini macam manusia lah. Nenek moyang dia. Jadi dia kata berasal daripada Campa kan. Makna Campa itu dia ada apa yang terkesan Aceh, Kedah, Kelantan, Iban, Dayak, semua tu ada. Dia dah buat dah. Itu maksudnya kita ada tamadun itulah. Cuma tidak ada orang memberitahu kita anda adalah tamadun Capak. Tidak. Tetapi kita dapati ada nama. Kita kena cari sendiri Kita kena cari sendiri. Sebab apa data-data kita Didi telah dihilangkan. Dah dihilangkan. Jadi berusaha sekali upayalah anak cucu yang kita yang ada ni. Alhamdulillah saya mengkaji daripada atas. Jadi saya nampak kalau kita mengkaji daripada bawah, saya terpaksa lalui zaman penjajahan. Saya pergi lagi zaman Parameswara. Pergi lagi zaman tu naik. Nak naik tu susah. Kan kita daripada bawah susah nak naik. Kita akan berjumpa berbagai-bagai sources. Sepatutnya sources itu kita tak baca lagi. Sebab kalau anda membaca sources yang belum lagi yang belum lagi sepatutnya anda baca, tetapi anda sudah baca, dia akan merosakkan pemikiran. Mana pemikiran kita tidak safi, tidak bersih dah lah. Maksudnya sudah ada influence by. Tetapi bila anda daripada atas, maknanya kita atas ni maksudnya kita tafsir. Dia tidak dicemari oleh pemikiran penjajah. Kita tafsir yang dalam bahasa Arab yang betul itu. Dia tidak dicemari oleh pemikiran penjajah. Ya, jadi kita baca dalam kitab yang asal itu, ianya bersih. Makna pemikiran itu clear, timeline itu betul. Begitu juga dengan buku-buku orientalis yang kuning itu, yang saya sebut sebelum 1920 ataupun 50 itu, dia masih lagi kurang 1800 lah kita katakan. Dia masih lagi jujur memberitahu info yang sebenar. Jadi bila kita mendapat info yang betul dulu, barulah kita punya mind clear untuk memberi judgemental kepada keadaan sejarah yang benar itu. Bila kita daripada bawah, kita susah nak lalu tau, berbagai-bagai kena hadapi cabaran dari sudut pembacaan fakta itu. Betul. Jadi bayangkan ya Puan Ida,
Kalaulah orang tu dia tak mari daripada atas, dia hanya dudukkan daripada bawah, itu yang ada yang tak bersetuju dengan pendapat saya. Nampak tak, Didi? Faham. Jadi justru itu kena menguasai banyak bahasa untuk mempelbagaikan fakta kita. Sebab bahasa Inggeris sahaja tidak cukup. Oh, tak cukup Tak cukup. Sebab mereka itu menulis berdasarkan kepada kadang-kadang fikrah mereka, dan bila kita cek dalil berlainan dengan fakta yang atas. Macam tu kira macam tak jujur lah dalam penulisan. Tak jujur. Dan kita kan? mudah ditipu lah. Berat sebelah dia nak menangkan diri dia saja. Ya, dan menangkan penjajahan itu. Kisah Alexander the Great ke Cyrus the Great ke ataupun Zulkarnain pun sudah jadi satu masalah polemik. Ada 3 orang berbeza padahal, tetapi dihilangkan yang Zulkarnain dalam Quran itu dihilangkan sebab tidak memihak kepada penjajah. Jadi yang 2 ni dia orang biarkan je sebab tak ada masalah pun. Sebab itulah kita hilang jati diri. Jadi kita dalam Quran kata ada Zulkarnain. Dalam catatan kajian alam Melayu kata Zulkarnain datang ke alam Melayu. Tetapi siapa Zulkarnain ni? Bila kita kaji, kita cek, betul yang menunjukkan penguasaan Zulkarnain, Alexander the Great tak sampai pun ke alam Melayu. Tak sampai pun Didi. Yang kita nak percaya, orang ni tak sampai pun ke alam Melayu. Cyrus the Great tak sampai pun ke alam Melayu. Yang sampai? Yang sampai Zulkarnain. Kenapa saya kata dia sampai? Sebab Quran dah sebut. Quran kata Raja Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi itu telah pergi ke hujung Syarq dan telah pergi ke hujung Gharb. Kalau dia pergi ke hujung timur ketika tepat matahari terbit, kita dapati matahari terbit bukan di Jepun. Dia ada satu lagi pulau lain. Sebelum Jepun itu, selepas Jepun itu ada. Saya pernah tengok kan, kita selalu dengar apa matahari terbit kan, negara matahari terbit. Tengok ada lagi saya ada nampak satu pulau lagi dekat ujung tu, maknanya bukan dia dulu yang nampak matahari. Yes. Betul kan? Bukan Jepun dulu dapat bukan Jepun matahari. Lagi. Ada sebuah pulau selepas Jepun itu. Saya tak ingat nama dia. Jadi kalau dalam Quran kata Zulkarnain pernah sampai ke paling hujung yang mana tepat terbit matahari, ia bukan Jepun. Ia telah sampai selepas Jepun. Kalau dia telah sampai selepas Jepun, Puan Ida, Didi, maksudnya dia telah melalui kita. Dan kita dapati tulisan Phoenician itu yang saya sebut tadi ada di Jepun. Tulisan di atas batu bersurat misal kubur. Okey, back kepada ulu jempol tadi. Kita dapati ada tulisan. Ini baru kita nak buka ni, dan ini hipotesis awal saya menunjukkan bahawasanya ada batu yang berukir. Tadi kita sebut ada batu berukir, kita sebut ada tapak kaki besar, kita sebut ada macam runtuhan. Itu saya tengok di sudut dia macam kota tau. Saya tengok tu ada tembok kota yang curve macam tu. Itu bukan natural existing, bukan. Dia adalah human activities. Jadi human activities, siapa tu yang duduk? Siapa yang kaki besar tu? Kaki ni 3 kali daripada kaki orang biasa. Banyak tempat. Dan bila saya bincang dengan Ku Ahmad, berbincang dengan saya dengan Ku Ahmad yang CEO DNA pusat company Ozel tu, dia selalu juga bincang dengan saya. Dia kata kemungkinan sudah ada pergerakan daripada Yaman itu, dari orang Ad, Samud dan Ad. Orang Ad dah. Ad ini kan orangnya besar. Orang Nabi Hud. Jadi sudah ada pergerakan. Mereka ini badannya besar. Badannya besar-besar. Sudah ada pergerakan sini. Kena ingat, Raja Zulkarnain itu, Raja Himyar itu adalah di Yaman. Sudah ada, makna raja ni besar. Memanglah saya seorang dulu memang besar raja kan dia besar. Raja dia besar. Jadi saya tengok ada tulisan tu, macam seolah tulisan berukir tu. Mula saya cari, ini tulisan Phoenician, saya tulisan Phoenician. Tapi saya kata, ini bukan tulisan Phoenician, kita biarkan dulu. Tapi bila bincang dengan my PhD student dan sebagainya, sebab saya isyraf untuk batu bersurat ini, saya kemungkinan besar ini adalah tulisan Himyar. Musnad Himyar. Dia 4 segi tu, kita ada tu. Dan kita masih lagi rakan dia. Jika benar ini adalah tulisan, benda ni penemuan besar.
penemuan besar. Dan pihak kerajaan perlu memberi perhatian kepada penemuan ini. Dia mengubah landscape info sejarah tanah air. Tapi apa maknanya apa yang dicakap dulu semua tu akan berubah ke? Akan berubah. Akan berubah lah. Akan berubah data. Data dia berubah lah kan. Mana buku teks semua apa, fakta berubah. Oh, boleh ke Prof kita ubah benda tu? Dan perlu ada pihak kerajaan lah. Jadi itu kerajaan yang mementingkan bangsa dia lah. Ya, kerajaan yang mementingkan bangsa dan apa yang untuk mencari gali sejarah yang benar. Kita menceritakan benda yang betul lah kepada rakyat jelata kita, pada kerajaan, pada generasi, dan seluruh generasi akan datang bahawasanya kita sudah ada batu bersurat. Batu bersurat ancient tu. Batu berukir tu banyak dijumpai. Dan curve yang kota, tembok kota itu dah tengok kan Walida? Seolah-olah bendanya sudah ada kerajaan dan ada tapak kaki yang besar-besar. Seolah-olah ada pembinaan istana dan kota di situ. Okey Prof. Saya pun ni first time saya dengar tau. Pasal pedang Rasulullah tu orang Melayu yang buat. Jadi sejauh manakah kebenaran tu mitos ke ataupun benda tu betul kalau mengikut apa yang Prof baca, yang kajian Prof? Okey, tadi kita bincang bahawa nama pedang tu Kal'a kan? Kal'a. Dia orang tulis pedang Kal'a, sebenarnya pedang Kal'a atau Kal'ain. Ya, yang belakang tu dia panggil alif maksurah. Dia tak bunyi, dia tak biasa ain, dia tak panggil Kal'a itu saja. Tapi ada setengah panggil Kal'ain, dia tak titik tu, kalau ada titik dalam Jawi tu, ya tu ada titik, dia panggil Kal'ain. Dia bukan kalah ya. Kalah itu orang European punya sound. Kalah yalah. Okey. Jadi di manakah kalah sebelum kita bicara tu? Pedang itu adalah nama pedang Kal'ain. Di manakah kalah pula? Kenapa namakan Kal'ain? Kerana pedang itu ditempa di Kalah. Di Kal'a. Kal'a itu di mana? Adakah di Kedah? Sebab nama Kalah ni banyak. Ada di Kedah, ada di Syria, ada di India, ada di Yaman, Kalah itu. Jadi di manakah tempatnya? Sebab itu dan tadi kita bincangkan, kita kena base kepada kajian akademik. Dalam SQ Fatimi menyebut bahawasanya Kal'a ini adalah di hujung Indis, di hujung East Indis. East Indis itu adalah Syarqul Hind, akhir Syarqul Hind. Akhir Syarqul Hind, insula India. Akhir insula India di mana? Kalau peninsula India adalah benua India. Insula ialah pulau-pulau yang ada di sekitar India. Kita ni insula India. Jadi di akhir insula India sebelum pergi ke timur jauh, di mana? Selat Melaka. Selat Melaka dia tak lalu Selat Melaka lagi. Ini apa sungai tadi? Sungai Batu. Mana Kedah lah. Kalah lah. Jadi ada satu catatan traveller yang mana diambil oleh Yaqub Al-Hamawi dalam kitabnya Mu'jamul Buldan. Mu'jamul Buldan ni, apa maksud Mu'jamul Buldan? Dictionary of Countries. Dictionary of Countries yang kuno-kuno. Jadi nama Kalah ada. Cerita Yaqub Al-Hamawi ambil cerita daripada seorang traveller bernama Mish'ar, tak silap saya. Jadi Mish'ar ni menceritakan aku daripada perjalanan daripada China nak balik ke Mesopotamia lah, nak balik ke Iraq. Aku singgah di satu tempat yang mana tempat itu bernama Kalah. Dan tempat itu ada relau banyak. Dan orang di situlah pusat peleburan besi. Dan ini kena dengan Kedah ini sekarang. Apabila Prof Mokhtar menemui relau-relau besi, relau untuk besi itu daripada Sungai Batu sehingga ke Petani 1000 kilometer penuh dengan relau. Dan orang dari Petani ada kontak saya, mahu ke Prof, kami jumpa relau seperti di relau Sungai Batu. Makna betul lah Prof Mokhtar sebut sebanyak 1000 kilometer. 1000 kilometer ni penuh dengan relau. Didi, mesti sebuah kingdom yang besar. Maksudnya sudah ada hubungan
hubungan dengan dunia luar. Di kala itu, di Kedah Tua itu. Maknanya orang Melayu sudah menempa besi. Takkan orang asing daripada Yaman tu datang bina benda tu. Tak, ini adalah teknologi orang Melayu. Orang Yaman, orang yang katakan Himyar itu datang, dia guide. Kalau dia dapati teori yang dijumpai di Sungai Batu itu ada lebih daripada 2 juta lah saya tengok. Prof Mokhtar sebut 2 juta. Saya kata Prof, lebih daripada 2 juta ni teori ni. Dekat Perancis hanya jumpa 20 biji teori saja. Dah dia kata dah, we are the best. We have a best iron in the world. Perancis dah kata, kita ada 2 juta lebih teori tu. Apa maksud teori Boyda? Tiup angin tiup tu. Dia untuk keluarkan cecair tu. Daripada relau itu. Jadi ada lebih daripada 2 juta. Logiklah kita ada 1000 kilometer relau. Kalau dikeringkan Sungai Perdu dekat Kedah itu, kan penuh dengan relau. Kan dia daripada kaki Gunung Jerai itu penuh dengan relau. Maksudnya di sini hebatnya orang Melayu. Orang Melayu yang buat tu kemudian dapat assistant ataupun monitor daripada Mesopotamia itu. Sebab kita maklum Yaman tidak ada peleburan besi. Prof Mokhtar dah cakap, Yaman tak ada peleburan besi. Mesopotamia pun tidak ada. Ada di sedikit di Palestin dan Syria ada. Tapi tak cukup untuk membuat besi senjata untuk peperangan. Jadi mereka mesti mencari besi. Daripada mana ambil? Daripada Kedah ni. Dan maksudnya di sini, kalah itu adalah kalah Kedah dan bukan kalah di India, bukan kalah di Yaman, bukan kalah di Syria, berdasarkan kepada kenyataan dikemukakan oleh traveller itu yang diletakkan dalam kitab Mu'jamul Buldan. Okey, maknanya kalah tu maksudnya Kedah lah. Kedah. Lorat tu bertukar jadi Kedah. Kedah itu baru je tukar. Nama sebelumnya kalah. Kan dia ada kalah. Yang mula-mula kalah. Dia ambil word daripada Mesopotamia itu dalam batu bersurat itu. Sebab saya mengatakan, sebab itu saya sebagai seorang pengkaji linguistik, saya yakin perkataan kalah yang disebutkan dalam batu bersurat dalam batu bersurat Shalmansur Assyria itu sekitar 1300 BCE itu adalah Kedah. Kalah yang refer kepada. Sebab dia kata tujuan Shalmansur satu membina kota Kalah itu adalah untuk menguatkan ketenteraan, untuk menguatkan ekonomi. Macam mana boleh sekarang diorang claim makna Kalah itu di tepi Mesopotamia atau ada gambar singa dan sebagainya. Itu hanya hipotesis oleh biblical studies. Hipotesis hanyalah agakkan assumption. Dia assumption. Jadi itu hanya based kepada literary, bukan berdasarkan ecology discovery. Kalau Prof punya tu, saya berdasarkan kepada literary itu dan hujah daripada Sungai Batu dan penemuan perkataan daripada Mu'jamul Buldan oleh Yaqut Ahlamawi itu berdasarkan cerita dari traveller itu, ia adalah di Kedah. So, penemuan antar daripada China untuk ke Mesopotamia, dia mesti melalui itu. Maknanya dia bukan di Yaman, dia bukan di Syria dan dia bukan di India. Betul. Lagipun memang itu pun memang laluan, orang cakap apa, laluan setiap pedagang kan. Sungai Dua tu kan. Sungai Batu. Sungai Tua tu tempat Amiruddin. Sungai Tua. Okey, nak tanya ni, sejak bila Islam menjadi agama yang dianuti oleh orang Melayu? Kadang-kadang kita dengar dan yang cakap datang daripada Arab melalui Aceh kan, macam-macam lah kita dengar benda-benda macam tu, melalui sultan yang diislamkan oleh pedagang Arab. Yang sebenarnya apa, Prof? Sebenarnya kalau sebut Islam, semua orang terfikir sesudah zaman Rasulullah SAW. Tapi sebenarnya Islam itu wujud sejak zaman Nabi Adam lagi. Betul. Sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam Islam kan? Nak sebut nama sebut Islam itu. Cuma sejarah ini ditulis orang yang tak semua orang faham cerita pasal ancient itu, pasal sebelum zaman Nabi Muhammad itu. Jadi ini diakui oleh orang Yahudi sendiri bahawasanya, macam kita ada Profesor Sharon Mushi itu kan, yang saya ada letak dalam TikTok itu, dalam YouTube banyak cerita. Dia mengatakan semua nabi-nabi itu adalah Islam, orang Islam.
Dia kata Solomon itu orang Islam. Maksudnya apa, Didi? Islam itu ada semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam lagi. Dan siapa yang menutup agama Islam, mana pengakhir agama Islam itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Dia penutup dan dia pelengkap. Dia pelengkap kepada agama itu. The body of the Islam itu semenjak zaman Nabi Adam sehinggalah zaman Isa lagi. Nabi Muhammad itu penutup. Ditutup dah pintu. Nabi Muhammad itu dia kan sebab tu dia ada syariat. Syariat tu untuk upgrade. Upgrade. Zaman Nabi Adam macam ni. Zaman Nabi Idris begini. Dia upgrade. Jadi secara ringkasnya tu kita boleh cakap zaman Nabi Isa tu pun sebenarnya agama Islam. Zaman Nabi Musa tu sebenarnya agama Islam. Tapi dia tak sebut agama Islam. Dia sebut syariat Isa, syariat Musa, syariat Daud, syariat Sulaiman, syariat Ibrahim alaihissalam, syariat Nuh. Jadi dia sebut syariat sebab syariat itu makna din, agama. Dia sebut syariat itu. Jadi apa yang menarik di sini, bilakah Islam datang ke alam Melayu? Sekiranya kita telah ada kaitan Zulkarnain yang hidup dalam zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita ada cerita keturah, dan Sulaiman telah mengantik orang Phoenician sebagai kapten kapal Hiram of Tyre itu. Kemudian ada kaitan dengan Sulaiman memerangi Balqis kerana menyembah matahari, kemudian masuk percaya kepada agama tauhid. Maksudnya alam ini sudah didatangi oleh agama tauhid. Dah lama sebelum ni lah. Dah didatangi oleh agama tauhid. Pasal apa? Yang kita baca dekat buku teks sekolah kan. Cara kedatangan Islam ke Malaysia, ke tanah Melayu, itulah daripada yang saya cakap tadi lah, daripada pedagang Arab yang datang, dan kemudian kita punya sultan diislamkan, kan masuk Islam. Okey, cerita tu tak habis. Cerita tu kita hanya ambil 1300 ke atas. Dia ambil kan Rasulullah SAW wafat 632 AD. 632 AD takkan berhenti macam tu saja. Sudah ada pergerakan. Sahabat-sahabat Rasulullah ni telah datang ke sini. Kan Ahlul Bait itu sesudah wafat Rasulullah kan mereka ini dibunuh. Pembunuhan itu berlaku sesudah pembunuhan Hasan, pembunuhan Ali, karamallahu wajhah. Jadi bila datang ke sini sudah ada pergerakan sini, tetapi kita tidak ada bukti. Kemungkinan bukti itu sudah dihilangkan. Okey, mereka hanya buat 1300 AD. 1300 AD baru munculnya kerajaan Pasai Samudra yang berada di utara Sumatera itu, dan kerajaan Lemuria dan sebagainya. Jadi mereka meletakkan agama Islam itu hanya muncul 1300 AD. Padahal sebelum itu sudah ada pergerakan. Justru mereka mengatakan sebelum itu agama Hindu dan Buddha. Bukan. Itulah yang itu kita adalah dengar. Saya dah cerita agama Hindu dan Buddha. Hindu kan kita kata Warman, perkataan Warman ada perkataan pada Sriwijaya itu hanya muncul 4 AD, makna 5 AD makna 400 AD sehingga dia kata 7 AD. 7 AD maksud 800 maknanya dalam 700 AD makna 8 AD, 700 AD makna 8 BC, 8 AD kurun ke 8. Jadi itu sahaja pergerakannya. Perkataan Warman itu baru dicipta, melambangkan bahawasanya meletakkan nama Indra Warman, Jaya Warman belakang itu menunjukkan bahasa Sanskrit. Jadi orang yang tidak faham dia akan kata, oh dulu Hindu. Sebab ada Warman perkataan itu diletak oleh penulis-penulis Brahma itu, penulis-penulis istana. Dialah penulis waktu bersurat dengan menggunakan bahasa Sanskrit. Sebab waktu itu Brahma daripada lembah Indus ini mempunyai hubungan baik dengan pemerintah, dengan Raja-Raja Sriwijaya itu. Kerana Raja Sriwijaya kagum dengan negara India, Indus, mempunyai civilization yang bagus. Jadi mereka ingin belajar dari negara Sriwijaya yang Raja Melayu ini, ingin belajar daripada lembah Indus itu. Macam mana boleh jadi bagus? Sebab itu ada hubungan yang bagus. Boleh ada Brahma di dalam istana. Mereka ini menulis penulis-penulisan dalam inskripsi yang kita jumpa sekarang ini.
Adapun kerajaan Chola datang sesudah itu, sudah lewat kerajaan Chola datang. Chola tu yang daripada Thailand. Chola daripada India itu. India. Memang ada datang, tetapi sudah lewat. Chola, Cerita India. saya, kajian saya adalah kajian visi sebelum itu lagi. Kita dapati ya, Didi, perkataan Raja Melayu yang pertama ini, Raja Melayu dalam visi yang saya daripada catatan, kita berjumpa Tuan Melayu. Nama dia Tuan Melayu Patani, Raja Patani. Istilah Tuan itulah Raja Melayu Raja Patani dalam tarikh 3 BC. So sebelum 3 BC saya lagi masih mencari apakah nama raja-raja kita. Okey, sekarang ni kita nak cerita pasal hukum kanun kan. Kanun tu ialah apa maksud kanun? Undang-undang Kanun dalam bahasa Arab maksudnya undang-undang. Undang-undang lah. Laws. Law dalam Islam dipanggil syariat. Syariah. Kalau kata law syariah ke law sivil. Undang-undang syariah ke undang-undang sivil itu maksudnya. Okey. Itu dikatakan adalah asas perundangan kerajaan Melayu lah. Hukum kanun tu kan. Lepas tu benda tu wujud selepas Islam dibawa ke Melaka ke atau selepas orang Melayu ada asas ataupun orang Melayu ada asas perundangan lain sebelum tu? Okey, Didi. Soalan ni saya bagi dua stage. Stage pertama stage BC. Stage kedua stage AD. BC bila kita menceritakan tentang alam Kedah tua, alam kalah. Okey. Jadi kalau adakah orang Melayu ni ada undang-undang ketika BC? Ada. Dalilnya apa? Kita telah membina ada relau-relau. Dan kita untuk membina relau-relau itu perlukan kepada sistem. Relau tu apa? Relau itu tempat menghancurkan besi, memanaskan besi, masak besi. Okey. Jadi kita mempunyai beribu-ribu relau daripada Sungai Batu hingga ke Patani itu 1000 kilometer. Kalau dikeringkan Sungai Perdu dekat Kedah itu di kaki Gunung Jerai sampai penuh dengan relau. Dan berapa teori? Habis daripada 2 juta. Saya dah tengok. Saya kata Prof Mokhtar, teori ini lebih daripada 2 juta. Yang menariknya Didi, teori itu yang 2 juta lebih itu sedikit pun tidak berubah dia punya sentimeter. Sentimeter dia mesti 100% serupa dengan kawan-kawan dia. Maksudnya di sini sudah ada undang-undang yang cukup sophisticated yang mana diisyraf ataupun disupervise oleh engineer yang cukup berkemahiran. Makna sudah ada undang-undang, sudah ada konon. Kalau tidak ada konon yang bagus, tidak dapat mencipta relau yang 1000 kilometer itu dan tidak dapat mencipta teori yang berjuta-juta itu. Dan satu lagi, ini tempat di Sungai Batu itu ada syah bandar, ada sistem, ada rumah, ada atap genting. Apa tu? Itu ada dia punya tu apa? Ada bukti dia. Ada bukti ini Prof Mokhtar dah ada dekat Sungai Batu. Pergilah lawat. Nanti saya baru lepas 2 minggu lepas saya baru balik daripada Kedah saya nak info sini. Baru balik daripada Kedah, kita dah buat meeting perjumpaan dengan Majlis Agama Kedah dengan Jabatan Mufti dan Majlis Fatwa Kedah. Majlis Fatwa Kedah antaranya ialah Tuan Guru Haji Zulkifli. Jadi kita dah bincang dan mereka dah dengar dah. Mereka berminat. Mereka akan meneruskan projek Sungai Batu itu untuk dijadikan sebagai hub asal usul Melayu. Hub asal usul Melayu dan akan kita buat buku teks untuk kegunaan sekolah pondok dulu. Sekolah pondok dan mungkin tahfiz dan diperluaskan lagi. Jadi Prof Mokhtar dah dia punya base-nya. Tugas saya menambahkan lagi alam lain dengan Mesopotamia dan Islam itu. Jadi itu satu. Dan kita akan jadikan dekat Sungai Batu itu sebagai monumen. Mereka akan bina monumen seperti di Borobudur itu. Maksudnya ke Borobudur itu 10 km daripada jalan sudah nampak bangunan Borobudur. Jadi Sungai Batu juga perlu ada itu dalam bentuk relau. Saya tak cakap lagi ke benda ni. Saya baru cakap, tak ingat banyak sangat benda nak cakap.
dalam bentuk relau. Relau tu maknanya mestilah dah ada dah budak-budak architecture dah buat dah. Ada bentuk relau. Saya tanya Prof Mokhtar. Saya kata relau ini kena berapa? Dia tak boleh sebiji ni Prof. Sebab kalau pergi Sungai Batu tu kiri kanan itu semuanya dia dah buat penemuan tentang relau dan tempat untuk melebur besi. Maksudnya lebih daripada 2. Dia mesti ada lebih daripada 2 relau bentuk bangunan relau tu. Dan dalam itu kita akan buat galeri, ada studio, ada tempat untuk apa-apa semualah. Ada maksudnya di sini pejabat dan sebagainya. Supaya apa-apa center tu di situ. Dan penemuan Prof Mokhtar itu akan berada di dalam bangunan itu. Bangunan itulah. Untuk memelihara penemuan itu. Jadi pihak Jabatan Mufti dan sekolah-sekolah pondok ini dah dengar dah saya sebagai second panelist, Prof Mokhtar first panelist. Jadi kita akan letak bawah wakaf lah insya-Allah, dan benda ini telah bila letak bawah wakaf maknanya benda ini terjagalah. Maksudnya akan ada kerja susulan lepas ini. Dan bulan 12 hujung tahun ni mereka akan buat meeting lagi, akan lebih besar, dan mungkin awal tahun depan akan ada conference akan seluruh dunia. Benda ni akan saya lupa nak cakap benda ni. InsyaAllah. Dan itu yang kita nak. Maknanya kalau nak tengok tinggalan tok nenek moyang kita, semuanya kita akan letak di situ. Bersama dengan buku teks kita akan buat. Buku teks dah kementerian susah sangat kan? Kita buat sekolah pondok dulu. Sekolah pondok dan Mahat Tahfiz semua mereka dah booking dah. Memang dah ada persetujuan semua. Jadi kerja sekarang untuk dana. Mereka itu yang kita minta dekat buat wakaf itu. InsyaAllah. Okey, Prof, nampaknya kita dah sampai ke penghujung ni dah. Dah 3 segmen ni, dah macam-macam kita tahu. Okey, saya pun ada banyak benda yang saya orang cakap baru tahu juga, Prof. Alhamdulillah. Terima kasih lah. Maknanya kita punya bangsa ni kan dah lama sebenarnya, dan kita banyakkan mungkin ada yang tengok ni baru tahu. Adakah ini sengaja, Prof, supaya kita ni nampak macam satu bangsa yang kecil-kecil punya bangsa je, mungkin ke macam tu? Ya, sebenarnya ada rancangan itu. Mereka telah menutup disebabkan penjajahan itu. Saya lupa nak kongsi ya. Apabila Profesor Shahradah tadi yang linguis daripada Jerman itu, dia kaji tentang alam Melayu dan bahasa simbol daripada Phoenician itu. Ada seorang jurnalis daripada Eropah juga. Saya suka cerita begini. Dia tanya Profesor Shahradah, Profesor Shahradah, dia kata, kamu tak merasa bersalah ke kepada orang di alam Melayu di mana kamu mengkajinya? Alam Melayu itu tentang simbol tulisan Batak, Rencon, Lampung, Mendalam dan sebagainya. Kamu tidak rasa bersalah ke melihat pihak British sedang mengubah sejarah alam Melayu? Itu. Dia cakap macam tu? Ya. Kemudian apa Shahradah cakap? Aku tidak ingin berurusan dengan British. Itu bukan tugas aku. Sebab dia seorang academician. Buat apa dia nak memeningkan kepala dia? Dan hubungan British dengan Jerman pun tidak baik pada waktu itu. Sekitar 1000, kalau ikut artikel itu 1927. Mana itu kan World War One. Jadi dia kata, aku tidak ingin mengambil tidak akan berurusan dengan British. Aku tidak akan campur tangan. Maksudnya orang-orang di Eropah Timur, ahli-ahli sejarah, scholars di Eropah Timur dan di UK sendiri tahu sejarah sebenar alam Melayu. Sebab tu buku-buku sejarah mereka apabila menceritakan tentang Melayu, mereka bercerita tentang Funan, tentang Campa, tentang Patani, tentang Kedah Tua. Tetapi kita orangnya tidak menceritakan keadaan itu. Dekat sekolah pun kita adalah dengar Kedah Tua, Funan apa semua kan. Tapi just like that, itu je lah. Itu. Tidak dibiarkan untuk mengorokkan. Betul tu. Jadi kepada korang semua yang sedang menonton ni kan, anda semua sedang menonton ni, korang fikir-fikirkanlah. Okay, sebenarnya yang suruh kita keluar daripada Malaysia ni, cakap kita pendatang ni, harap-harap korang dengar lah juga. Dan boleh berhujah. Itu saja. Boleh berhujah dan betul ilmiah. Dengan mereka yang mendakwa begitu.
Jadi Prof, sebelum kita menutup ni, kata-kata akhir lah dari Prof. Apa-apa je lah, nak ucapan ke, selamat hari raya ke apa ke. Itulah terakhir. Saya Kalam, saya mengucapkan terima kasih kepada Didi sudi menemu ramah saya daripada jam berapa ya? 11 pagi lagi tadi ya. Ya, alhamdulillah. Dan tidak lupa kepada pihak Proklamasi Melayu yang sudi menjemput saya ke dalam untuk wawancara ini, di mana mereka telah datang ke ofis saya sebenarnya. Terima kasih kepada Puan Ida Rahayu, kepada Puan Sarah, Melija dan pada Mi sekalipun. Saya mengucapkan terima kasih tidak terhingga. Saya sebenarnya suka berada bersama dengan antum semua, kamu semua ya. Jadi insya-Allah saya harap ini bukanlah terakhir. InsyaAllah. Kan dia orang perempuan semua. Iya, dan Antuna. Mereka itu senang untuk kita bergaul ya. Mereka ambil saya daripada rumah ke bawa ke sini. Kan? Jadi selesa sebenarnya. Saya lama tunggu tadi Oh, ambil Prof dulu. Okey tak. Okey Prof ya. Terima kasih. Okey, sama-sama. Saya pun nak mengucapkan terima kasih kepada Prof kerana telah memberikan kita satu ilmu yang berguna pada hari ini. Jadi rasanya itu saja. Kita akan insya-Allah kita akan jumpa lagi Prof pada masa akan datang. Okey, dengan kupasan yang lebih menarik lagi ataupun mungkin ulangan lagi, mana tahu ada yang tak faham lagi kan. Kita ulang lagi tak apa. Ini demi anak bangsa kita boleh. Kita ulang balik pun tak apa. Prof ni dah banyak kali tau ulang-ulang dekat kita orang benda-benda ni. Itu pun ada lagi tak masuk dekat kepala otak. Okey Prof ya. Okey, jadi kepada korang semua terima kasih banyak-banyak. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Mana satu nak tengok ni ke ni.